Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilm wa hassin akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al qawl fayattabi'una ahsanah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita untuk kali yang kelima dalam siri pembacaan kitab Aqidah An-Nasafiyah, yang mana kita dah sebut sebelum ini perbincangan panjang mengenai tentang af'alul ibad, dan rasanya untuk sesi kali ini kita akan mula pada kata muallif rahimahullahu taala, wal maqtulu mayyitun bi ajalih. Kalau tak silap saya begitulah ya. Wal maqtulu mayyitun bi ajalih, berkaitan dengan ajal kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wal maqtulu mayyitun bi ajalih, orang yang mati dibunuh itu mayyitun bi ajalih, dia itu mati, orang yang dibunuh ialah mati dengan sebab mati dengan ajalnya, mati dengan ajalnya. Wal mautu qaimun bil mayyiti, dan kematian itu ialah ada sifat yang ada pada orang yang mati. Makhlukun lillah, yang dicipta, makhluk bagi Allah, dicipta oleh Allah. La sun'a lil 'abdi fihi, yang tiada bahagian bagi hamba padanya. Takhliqan, sama ada setara menciptakan, walaktisaban, ataupun mengusahakan. Wal ajalu wahidun, dan ajal itu satu. Jadi dalam perbincangan yang cuba dibawa oleh Imam An-Nasafi, sekarang ni kalau tak silap ni kita dah masuk kepada perkara-perkara berkaitan dengan Sami'iyat lah, yang mana kita dah lalui berkaitan ilahiyat dan juga an-nubuwat, dan yang sekarang ni masuk Sami'iyat. Sebagaimana kita maklum, ilmu akidah ni dia tiga komponen dia. Pertamanya ilahiyat, yang kedua nubuwat, ketuhanan yang pertama, yang kedua nubuwat, kenabian, dan yang ketiga ialah sam'iyat. Jadi kalau kita dalam perbincangan al-mabadi' al-asharah, kita panggil asas ataupun asas ilmu, pengenalan ilmu. Sebagaimana menjadi kebiasaan ulama', dia akan sebut dululah dalam mana-mana ilmu ada 10 tu lah. 10 perkara. Man rama fannan falyuqaddim awwala ilman bihaddihi wa mawdu'in tala wa wadi'in wa nisbatin wa mastumid minhu wa fadlihi wa hukmin yu'tamad wasmin wa ma afada wal masail fatilka ashrun lil muna wasail wa ba'duhum fiha 'ala al ba'd iqtasar wa man yakun yadri jami'ahan tasar. Itu dah karangan Syekh Al-Maqqari dalam Idha'atud Dujunnah. Idha'atud Dujunnah, yang biasanya kita maklum syair satu lagi, inna mabadi'a kulli fannin asyarah. Itu karangan syair yang disusun oleh Syekh Sibban. Jadi 10 perkara ni sebagaimana yang dibuat mukadimah oleh Ustaz Naqiyuddin tadi, umur kita ni pendek.
Bila umur kita pendek, kita kena dahulukan al-aham fal-aham. Yang lagi penting dan penting, yang sangat penting. Wa hadza sya'nu al-fuhul. Hadza sya'nur rijal. Inilah ciri-ciri orang yang bijak. Orang yang bijak, dia tak akan buat ataupun pergi kepada perkara yang kurang penting. Dia akan dahulukan perkara penting dulu. Okey, jadi sebagaimana yang disebut tadi, kerana ilmu akidah ini penting dari segi mana? Saya ulang baliklah ni, kerana ada mungkin boleh jadi ada yang baru lihat kelas kita ni kan umum, dilihat secara live, secara public. Yang dah tahu, maka ini satu pengulangan ataupun kita panggil nak menghangat balik, ulang kaji balik. Maka dalam perkara yang dibincang ni, maudhu' 10 perkara tadi, apa dia? Ialah had ta'rif. Maudhu' makna topik perbincangan. Wa wadi'in, pengasas. Wa nisbah, kaitan ilmu tu dengan yang lain, nisbatin. Wa wadi'in wa nisbatin. Wa mastumid, istimdad, sumber ilmu tu. Wa fadlihi, kelebihan dia. Lepas tu hukum, apa hukum belajar ni? Wasmin, nama dia. Wa ma afada, faedah dia. Faedah. Lepas tu wal masail, masalah-masalah, iaitu perbincangan secara terperinci. Kalau lihat ini semua seumpama mewakili, dia kata sebagai haikalul bahth ataupun kerangka kajian, yang tulisan akademik lah. Siapa yang di universiti kan ada buat proposal kan. Proposal mula-mula tu kan ada tujuan, faedah, semua ulama dah buat 10. Jadi kalau kita nak mana-mana ahli sarjana ingin mengolah balik, boleh ambil asasnya daripada Mabadi' al-Asyarah ni. Maka bila begitu, fokus ilmu kita memang faedah sangat penting. An-najatu minal khuludi finnar. Faedah ilmu akidah ini dapat menyelamatkan seseorang daripada kekal dalam neraka. Selamat daripada kekal. Selamat pada kekal. Masuk, faham selamat ada kekal? Makna boleh jadi masuk. Jadi masuk tak masuk tu, apa yang menentukan? Tarjih kat mana tadi? Berat amalan soleh. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Jadi amalan tu, tapi yang paling pentingnya tak kekal dalam neraka. Maka akidah lah paling mahal, kerana dia pasport masuk syurga. Jadi amalan kita banyak. Allah Ta'ala timbang amalan hamba ni secara rahmat dan adil dia. Maka apabila orang tu beriman, itu memang dia pasti tidak akan kekal dalam neraka. Itu satu kemuliaan yang sangat penting lah, sangat diharapkan. Okey. Maka fokus perbincangan akidah ni seperti mana disebut, ialah berkaitan dengan ilahiyat, dalil-dalilnya. Kemudian berkaitan dengan nubuat, kenabian, tadi ketuhanan, nubuat, kenabian. Dan sam'iyat dari segi wajib kita beriman dengan perkara yang dibawa datang oleh Rasulullah. Dan dibincang tentang al-mumkinat, perkara makhluk ni, min haitsu min haitsu annahu dalilun 'ala Allah, dari segi dia itu menjadi dalil kepada Allah, kepada wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam kitab akidah yang ahli sunnah wal jamaah, mereka bincang tentang makhluk. Tujuan apa? Bukan fokusnya, tapi makhluk, berbincang tentang makhluk kerana dapat menjadi dalil, wasilah kepada kita kenal Tuhan. Maka dibincangkan tentang jauhar, dibincangkan tentang arab, dibincangkan tentang apa lagi? Al-mumkinat, al-mutaqabilat, jisim dan seumpamanya. Okey. Sekarang ni salah satu yang kita dituntut untuk beriman ialah berkaitan dengan ajal maut kita. Ajal maut kita. Maka
Pengarang kata wal maqtulu mayyitun bi ajalih. Orang yang dibunuh itu mayyitun bi ajalih. Dia itu mati dengan ajalnya. Mati dengan ajalnya. Okey. Jadi dalam masalah ini ahli sunnah mengiktikad ahli sunnah wal jamaah mengatakan orang yang mati dibunuh, mati dia ialah kerana sebab ajalnya di situ. Ajalnya di situ. Allah Ta'ala tentukan ajalnya di situ. Jadi kalau tidak mati, hidup. Tak mati maknanya kalau Allah Ta'ala dah tetapkan ajalnya di situ, pada hari itu dia akan mati jugalah dengan cara lain. Bukanlah orang yang membunuh itu memotong ajalnya, ataupun membuat satu sebab lain selain daripada ajalnya. Maknanya kalau dia tidak mati, dia akan hidup lagi, tapi kerana sebab dibunuh, dia mati. Tak. Itu pandangan Mu'tazilah. Wa mayyitun bi'umrihi man yuqtalu wa ghairu hadha batilun la yuqbalu. Man yuqtalu mayyitun bi'umrihi. Orang yang dibunuh itu dia mati dengan sebab umur dia. Wa ghairu hadha batilun la yuqbalu. Selain itu tidak diterima. Batil. Tak betul. Jadi pandangan itu pandangan yang bukan pandangan ahli sunnah wal jamaah lah. Kita tak nafikan orang yang berpandangan begitu, dia tidak bawa kepada kafir pun selagi mana dia mengatakan bahawa ajal itu Allah Ta'ala juga, dan Allah Ta'ala juga yang menyebabkan orang itu bunuh. Cuma dari segi konsep pemahaman terhadap kematian tu, sebagaimana ayat-ayat Quran sebutkan, walau kuntum fi burujin musyayyadah, kamu akan mati juga. Orang tak nak pergi perang, dia duduk dalam tembok yang rapi pun dia akan mati juga kalau tak pergi perang. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tentukan ajal. Ajal tu satu. Sebab tu disebut di sini, belakang tu wal ajalu wahidun. Ajal tu satu. Okay. Wal maqtulu mayyitun bi ajalih. Yang dibunuh itu mati dengan sebab ajalnya. Jadi perbahasan itu ditegaskan lagi. Banyaklah kalau cari ayat-ayat Quran berkaitan dengan orang musyrikin dan munafik, mereka yang tak nak keluar perang, mereka dalilkan kalau mereka keluar perang mereka akan mati. Allah Ta'ala balas balik, kalau mereka tak keluar perang pun tetap mati akan datang. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Fa idza jaa ajaluhum, bila sampai kepada mereka ajal mereka, la yastakhiruna sa'atan, tidak dapat mereka lewatkan walaupun satu saat, dan mereka tak dapat nak cepatkan. Maka itu pegangan ahli sunnah wal jamaah. Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tuhan tidak akan melewatkan satu jiwa, satu nyawa bila dah sampai ajalnya. Wal mautu qaimun bil mayyiti. Wal mautu qaimun bil mayyiti. Okey, jadi maut tu apa? Sekarang ni Syekh An-Nasafi nak bincangkan apa itu hakikat mati tu. Hakikat mati tu apa? Jadi mati ni di sisi ahli sunnah wal jamaah, dia ini benda yang wujudi, benda yang ada, wujudi. Apa maksud benda yang ada? Maksudnya, sebab lawan mati apa dia? Al-hayah. Al-hayah. Hayah ni satu sifat. Apabila ada pada satu jasad, jasad itu akan hidup. Mati pula, yang lawan bagi hayat, sifat juga. Sifat macam mana? Sifat yang ada juga. Bukan sifat yang jenis tiada. Ini dalam perbincangan antara nisbah, antara dua perkara ni, antara hayah dengan antara maut, ialah nisbah dia ialah tabad. Nisbah tu at-tabad, mutabadidain, al-diddain, benda yang diddain, dua yang berlawan. Did ni yang berlawan, yang ada. Yang berlawan yang ada.
Boleh tak? Boleh ikut tak? Ustaz Nakiuddin tak apalah, dia mengajar Jauharah. Dia ada satu lagi, dia panggil nisbah naqidain. Naqidain. Naqid ni satu benda ada, satu lagi naqid je, lawannya jenis yang tidak ada. Contoh kita kata macam mana? Naqid. Contoh wujud. Sifat wujud. Lawan dia tak wujud. Al-wujud lawannya adamul wujud. Itu naqid. Jadi adamul wujud tu ada tak? Kan tak ada. Dia tak ada. Kemudian diddai ni, dia benda antara lawan antara dua-dua benda yang ada. Kita ambil contoh senang lah. Antara hitam. Hitam lawan dia putih. Hitam lawan dia putih. Hitam ada tak? Sifat yang bangsa ada. Putih, sifat yang bangsa ada. Jadi kalau kedua-duanya jenis sifat yang bangsa ada yang berlawan, kita panggil taqabul at-tadad ataupun diddain. Dua yang berlawanan, berlawanan. Yang bangsa ada. Okey. Jadi mati ni, maut, dia antara sifat yang bangsa ada. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kematian pada satu jasad, maka jasad tu akan mati. Allah Ta'ala nak hidupkan dia, Allah Ta'ala ciptakan sifat hidup pada jasad itu, maka jasad itu hidup. Ni berdasarkan apa ni? Allazi khalaqal mauta wal hayata. Allazi khalaqal mauta wal hayata. Allah Ta'ala yang khalaqal mauta, mencipta kematian, wal hayata, dan mencipta kehidupan. Jadi lafaz khalqun, penciptaan itu menunjukkan bahawa benda tu ada. Kalau tidak, takkan diguna lafaz cipta. Kalau cipta benda tak ada, orang tak panggil cipta. Kan itu lafaz khalaqal mauta, mencipta akan kematian, menunjukkan bahawa mati itu ialah sifat yang bangsa ada, wujudi. Apabila sifat itu ada pada sesuatu, maka sesuatu jasad itu mayyitun, mati. Jadi mayyitun itu man qama bihil mautu, sesuatu yang ada sifat kematian padanya. Ada sifat kematian padanya. Bukan dia yang mematikan diri atau orang lain, tak. Allah yang mematikan dia. Sebab itu kata wal mautu qaimun bil mayyiti. Kematian itu ialah ada pada orang yang mati. Dengan maksud ghairu waqi'in minhu, bukan orang itu yang menyebabkan mati. Sebab ada satu pandangan falsafah, dia kata mati ni dalam masalah nak menghuraikan mati. Bagi orang yang ingin tahulah, tak, kadang benda sebahagian perkara ni, akidah ni kita kena bezakan antara benda yang usul akidah, banyak kali kita sebut kan. Yang kedua, furu' akidah. Perkara apa yang wajib kita beriman, kita tak boleh khilaf. Perkara apa yang khilaf itu masih diterima, diterima. Khilaf itu ada ruang lingkup dia. Khilaf antara ahli sunnah dengan bukan ahli sunnah satu. Khilaf dalam ahli sunnah juga satu. Jadi khilaf dalam ahli sunnah ni masih makbul lagi lah. Contoh kita nak kudrat iradah, qada dan qadar, ta'rif, mana satukan antara Maturidiyah dengan Asy'ariyah. Apa lagi? Contoh sifat kalam, antara tafsiran Syekh Ad-Dawani dengan para jumhur Asy'ariyah lain. Jadi itu khilaf dalam ahli sunnah, itu makbul. Khilaf ahli sunnah dengan bukan ahli sunnah tapi dalam firaq Islamiyah, itu tidak dapat mengeluarkan orang itu daripada Islam lagi. Makna dia itu i'tiqad dia menyalahi i'tiqad ahli sunnah. Antaranya ni khilaf Mu'tazilah ni. Jadi bila kita sebut orang ini berpandangan Mu'tazilah atau membawa pandangan Mu'tazilah, jadi bila seorang yang mahir ataupun tahu belajar mengenai ilmu usuluddin, dia tak akan rasa terkejut. Sebab apa? Mu'tazilah tidak mesti sesat lagi. Pada pandangan-pandangan yang tidak sesat lah, tak mesti sesat lagi. Maknanya dia masih Islam.
Jadi itu bukan isu yang maknanya besar lah. Kalau betul benda itu pandangan Mu'tazilah, maka pandangan Mu'tazilah lah. Sama ada berkeras dengan pandangan itu ataupun kita betulkan balik kesilapan kita. Itu aja. Dan menuduh sesuatu itu Mu'tazilah tidak mengatakan kafir. Kita tak mengatakan kafir. Sebab bagi kita Mu'tazilah masih Islam. Dia firaq Islamiyah. Cuma dia tidak mengambil pandangan jumhur ahli sunnah wal jamaah. Okey. Maka al-mautu qa'imun bimaiti. Kat mana tadi? Satu pandangan falsafah dia kata macam ni. Mati tu dia bukan satu benda yang wujudi. Yang adanya hidup je. Hidup. Umpama bayangkanlah ini pelita. Pelita lah. Ada sumbu, kita pasang. Tak. Lepas tu ni minyak je. Bila habis minyak ni, padam api. Makna manusia ni, jasad-jasad ni, Tuhan ciptakan hayah. Mati tu bukan benda ada. Mati tu bila tidak ada hayah. Habis tempoh dia, maka mati lah. Bukan Allah Ta'ala mencipta sesuatu yang namanya kematian. Tidak. Logik ke? Logik belaka. Tapi kita bukan pakai logik. Kita pakai ayat Al-Quran. Khalaqal mauta wal hayata. Tapi kalau orang etikad gitu, betul tak? Tidak boleh bawa pada kufur lagi. Sebab dia tidak menafikan bahawa Allah yang mencipta dia dan menentukan kematian dia. Cuma dia bukan pandangan ahli sunnah wal jamaah. Itu pandangan sebahagian daripada ahli falsafah. Maka dia kata badan manusia ni ada tempoh hayat. Tahu berapa tempoh hayat badan manusia? Siapa boleh jawab? Ahli tabaiyun zaman dulu, dia kata badan kita, kalau kita tidak ada penyakit, tak ada kecil mani, tak ada penyakit jantung, tak ada darah tinggi, tak ada gout, tak ada ni, badan manusia yang normal dia boleh hidup pada satu tempoh tertentu. Berapa dia? 120 tahun. 120 tahun. Ahli falsafah kata 120 tahun. Jadi maknanya ikutnya itu melihatkan kepada kemampuan badan tu lah. 120 tahun. Saya bukan nak suruh percaya ni, nak cerita je. Kan kata saya bawa pandangan falsafah kan. Bahaya sekarang ni. Kan ada perkembangan alat ni menyebabkan orang boleh cut video, boleh potong ijtizak kalam, menyebabkan makna lain. Okey. Jadi di sisi ahli sunnah wal jamaah, kematian itu ialah sifat yang Allah Ta'ala ciptakan pada sesuatu, maka sesuatu itu akan mati. Makhlukun lillah. Mati itu makhlukun lillah. Makhluk bagi Allah. Makna Allah yang menciptanya. Allah Ta'ala yang menciptanya. Bukan orang yang membunuh itu menyebabkan kematian. Faham? Dia tidak salah kalau kata-kata pembunuh itu menyebabkan kematian. Tak salah. Dari segi bahasa, penggunaan cakap, adat, kita sebutlah begitu. Kalau tak sebut gitu, payah nak urusan. Tak? Dengan polis nak macam mana ni? Ni mati dengan apa ni? Mati dengan ajal. Payahlah. Jadi, itu yang i'tiqad kita pegang. Cuma dari segi nisbah pada asbab itu tak ada masalah. Kita boleh sebutlah. Mati dengan sebab penyakit, mati kerana sebab tembok, kena bunuh kan, seumpamanya. Maka, nisbah asbab itu secara zahirnya, tapi hakikatnya dia itu Allah Ta'ala yang menciptakan mati. Dia telah ditentukan ajalnya di situ. Maksudnya yakin sungguh-sungguh sebab tu memang yakin sungguh lah. Sebab musabak tu memang menyebabkan kenyataan. Sebab orang kena langgar, time tu dia dah tak dia tak boleh ni lah. Dia tak boleh nak kawal. Maka dia yakin. Dia kira nak kupur ke? Dia kena tengok. Kita dah qarinah bila kata tak boleh nak kawal. Maknanya ada datang unsur emosi. Maka dia bercakap dalam keadaan dia tidak hadir sepenuhnya wa'yun dia, kesedaran dia. Kan itulah tak boleh nak hukum. Dia masa tu. Nampak tak? Bila dah sedar balik, tengok kan. Kadang tu sedar tu mengucap balik, Astaghfirullahalazim. Masa kena tu tak sedar. Tapi masa kena tu
sepatutnya kena ada sabar. Innama as-sabru 'inda sadmatil ula. Sabar itu ketika kena yang mula-mula tu. Maka bila tak sabar tu, tu keluar macam-macam. Tak. Tapi adakah dia berdosa? Berdosa tengok perkataan dia boleh buat pada dosa. Tapi kufur ke tidak? Kufur tu kita tengok i'tikad pula. Adakah dia kata dalam keadaan sedar dan dia faham apa yang disebut, ataupun dengan tidak dapat kawal emosinya. Kalau dia faham dan sedar apa yang disebut, kufur lah. Kalau tidak, maka tidak jadi kufur. Dia kena berhalus sikit bab nak kafir orang ni. Ahli sunnah dia tidak suka, tidak cepat mengkafirkan sesiapa. Ahli sunnah ada bendera. Soalan panas. Tak ada parti parti ahli sunnah tak ada. Okey. Makhlukun lillah la sun'a lil 'abdi fihi. Tidak ada ciptaan, tidak ada bahagian bagi hamba pada kematian itu. Takhliqan, sama ada mencipta. Ia yang menyebabkan dia yang membuat kematian tu. Walaktisaban, dan tidak secara iktisab. Iktisab usaha sekalipun. Nampak tak? Makna mengusahakan mati. Faham tak? Mengusahakan mati akan menyebabkan mati. Mati itu dengan sebab usaha dia ke? Tak, dengan sebab ajal juga. Tengok, kuatnya akidah ahli sunnah menggantungkan setiap perkara pada Allah. Jadi yang berlaku ni kita usahakan mati. Dosa tak mengusahakan mati? Berdosalah kalau dia mengusahakan mati. Contoh, tak, dia buat perkara-perkara yang boleh menyebabkan mati. Dia berjalan antara dua bangunan KLCC. Gantung tali se. Itu bukan perbuatan orang yang Islam yang cerdik. Tak, nasib baik orang Islam tak ramai buat. Biasa orang bukan Islam lah. Dia tak ada hidup dia sekali kan. Dia rasa hidup dia nak dapat keseronokan. Jadi bila buat perkara yang mencabar tu, dia akan naik apa dia punya? Hormon adrenalin. Adrenalin. Hormon tu yang menyebabkan jadi suka. Nikmat. Nikmat tu. Jadi dia pun cari kenikmatan cara tu. Orang Islam tidak disuruh, bahkan perbuatan itu ulama hukumkan sebagai haram sebab boleh membawa kemudaratan pada diri sendiri. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan campakkan diri kamu kepada kebinasaan. Okey. Jadi mengusahakan tu, dosa atau tidak tu tengok pada usaha tu. Kalau usaha tu salah, silap, dosalah. Cuma kalau dia mati, adakah usaha itu yang menyebabkan mati? Tidak. Ajalnya, hakikatnya ajal dan ketentuan Allah. Allah yang menyebabkan mati. Sebab itu dalam ayat inilah Allah Ta'ala dalam Quran memberi keyakinan kepada umat Islam keluar berjihad. Keluar jihad. Sebab apa? Kalau ikutnya, kita keluar jihad tu kita mendedahkan diri kepada mati. Tapi Tuhan kata tak. Mati bukan sebab jihad tu, tapi mati kerana sebab ajal. Maka keluarlah pergi jihad mana pun. Kalau tidak ditakdirkan mati, tak akan mati. Khalid Al-Walid berapa kali jihad, tapi tak mati di medan perang. Tak mati di medan perang. Sebab apa? Sebab ajalnya bukan di situ. Okey. Wal ajalu wahidun. Ada orang bunuh diri dekat jambatan Berminang ni. Dia umpat. Tapi dia tak matilah, dia orang selamatkan dia. Jadi terjun tu dosa. Dia terjun dosa. Sekarang ni pelik lah orang Melayu kita, orang Islam kita dah mula perangai membunuh diri ni. Dah. Mungkin banyak sangat tengok cerita Jepun kot. Cukup dia. Tekanan hidup. Jadi yaksun, ada yaksu. Ada rasa putus asa daripada rahmat Tuhan tu, itu beratlah tu. Itu antara dosa besar tu. Jadi kalau orang itu orang Islam, dia akan menganggap bahawa nyawa dia, diri dia tu satu benda yang mahal. Dan diri dia sendiri bukan milik dia, milik Allah Ta'ala. Sebab tu dia tak boleh nak bunuh diri sesenang hati. Kamikaze. Tak boleh gitu. Sebab apa? Sebab diri dia ni bukan milik dia. Diri kita ni milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita hanya diberi pinjam. Maka kita tak boleh buat perkara yang melanggar ketentuan
pemilik asal badan kita. Okay. Wal ajalu wahidun, dan ajal itu satu sahaja. Ajal itu satu saja. Okay. Jadi di sini syarah Syekh Dr. Abdul Malik Sa'di rahimahullahu taala wa atalallahu umrahu wa barakallahu fi ilmihi, yang kita rujuk ini, moga Allah taala sihatkan beliau dan memberi kepanjangan umur. Disebut dalam syarah-syarah akidah nasifiyah pun sebutlah ada beberapa nas daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa umur ini akan bertambah. Man ahabba an yubsata alaihi fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, diluaskan rizki dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia sambung silaturahim. Hendaklah sambung silaturahim. Hadis ni hadis sahih. Jadi faham situ seakan umur ni boleh panjang. Boleh panjang. Dalam ayat lain Allah Taala sebut yaghfir lakum min dhunubikum wa yuakhirukum ila ajalin musamma. Yuakhirkum. Tuhan seakan takhirkan, tangguh tu. Jadi seakan-akan ajal ni boleh ada tambah-tambah pula. Siapa yang nak lapang, nak panjangkan umur, maka hubungkan silaturahim. Macam mana? Tadi kata ajal itu satu, tiba-tiba boleh bertambah pula. Jadi di sini ulama memberi tafsiran terhadap hadis ni. Maksud ajal tu bertambah itu, pertamanya, tafsiran pertama, iaitu ajal yang ada pada catatan malaikat. Pada catatan malaikat. Yang ni kita sebut kadang-kadang dengan qada' mu'allaq. Ketentuan yang dikaitkan. Qada' mu'allaq, ketentuan yang dikaitkan dengan sesuatu. Contoh, Ahmad kalau dia pergi ziarah ahli keluarganya yang dekat Perak contohnya, maka dia akan panjang umur. Tapi kalau tak ziarah, umurnya katakanlah 40 tahun. Tapi kalau dia ziarah, umurnya 50 tahun. Itu pada catatan malaikat. Ada pun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala satu saja. Hak ni panggil mubram ni. Di sisi Tuhan satu saja. Maknanya yang tak berubah tu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di sisi Allah, hak tu tidak berubah. Maknanya bila ajar satu, Tuhan tetap itu satu lah. Allah dah tahu dah dia pergi atau tak pergi, Tuhan tahu. Cuma pada sisi malaikat ditulis kenyataannya begitu. Maknanya kalau si fulan pergi menyambung silaturahim, pergi ziarah ahli keluarga, jadi panjang. Kalau tak pergi, tak panjang. Jadi hak ni, hadis ini merujuk kepada catatan para malaikat lah. Catatan malaikat. Bukan pada ilmu Tuhan, bukan pada ketentuan yang Tuhan tetapkan tu. Yang ni merujuk kepada firman Allah Ta'ala, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Yamhullahu ma yasha'. Allah Ta'ala boleh padamkan, hapuskan catatan apa-apa yang dia nak. Wa yuthbit, dan Allah Ta'ala boleh kekalkan apa-apa yang dia nak pada catatan itu. Wa indahu ummul kitab. Di sisi Allah ialah ibu segala kitab. Maknanya di sisi Allah ummul kitab. Ilmu ataupun ketentuan yang tetap tu di sisi Allah. Adapun pada catatan pada malaikat itu boleh ada padam, boleh berlakulah perubahan. Okey. Yang tu maksudnya kalau mahfuz tu lah. Ya. Itu macam mana? Itu ada setengah kata ada lauh mahfuz yang boleh padam tu, lauh mahfuz ataupun catatan malaikat. Jadi di tafsir catatan malaikat ada kata lauh mahfuz tak berubah. Dan sisi Allah memang tidak berubah lah. Cuma yang tidak berubah, yang berubah tu di mana? Ada kata catatan malaikat, ada kata di lauh mahfuz. Jadi saya ambil paling kurang lah. Faham tak? Malaikat tu katalah dia boleh mati. Ya. Ada 40 atau 50 lah. Tapi kat sisi pada lauh mahfuz, kat sisi Allah tu memang yang tetap lah dia akan Tetap. Pada mana yang Tuhan tentukan? 50 lah. Kalau 40 lah. Kalau 40 makna memang Allah Ta'ala tahu si fulan takkan pergi ziarah, dia takkan sambung silaturahim. Okey. maksudnya ni pada pandangan manusia lah.
Pandangan manusia. Maksudnya ilmu makhluk lah. Maksudnya kalau sedekah Berubah panjang- tu. Maksudnya kalau sedekah panjang umur, itu je lah. Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala nak suruh kita memperbanyakkan amal baik. Banyakkan amal baik. Ya. Dan dia boleh menambahlah maksudnya dari segi catatan malaikat tu lah, dari sisi pengetahuan makhluk tu. Adapun sisi Allah Taala dah tentukan, tapi kita tak boleh nak hujah dengan apa yang Tuhan tentukan kerana kita tak tahu. Okey. Itu satu pandangan. Pandangan kedua, penambahan ni bukan dari segi bilangan tapi dari segi berkat. Mana umur dia 40 lah, 50. Tak akan bertambah jadi 60 atau tak akan bertambah jadi 70 ataupun 90. Tak akan bertambah. Tapi berkat tu umur 40 tapi macam hidup 80 tahun. Dengan maksud hasilnya, jasanya. Begitulah. Jadi itu antara tafsiran yang ulama buat terhadap hadis-hadis yang menunjukkan bahawa ada penambahan bagi umur. Okey. Ajar tu satu tu maksudnya apa? Satu je. Ajar tu satu je. Tarikh itu, waktu itu Tuhan tentu begitulah. Sama ada dia mati kerana sebab dibunuh, terbakar atau seumpamanya. Satu dari segi bilangan, maksudnya katakanlah 10 orang mati terbakar, macam mana dia kirakan ajar itu satu? Bagi setiap orang. Bagi setiap orang. Ya, masing-masing ada ajar. Innallaha, Allah Taala sebut dalam hadis dalam hadis 40 ada kan? Apabila janin tu ada dalam perut ibunya, Allah yab'atsu ilaihi malakan, mengutuskan seorang malaikat lah. Lepas tu Allah Taala menulis ajalahu wa rizqahu lagi. Syaqiyun am sa'id. Ada 4 perkara kan. Apa dia? Rezeki dia, ajar dia, lepas tu Syaqiyun am sa'id. Ada satu lagi saya tinggal. Apa dia? Syaqiyun am sa'id tu kira satulah. Ada lupa tu. Amalihi ajalahu wa amalahu wa rizqahu syaqiyun am sa'id. Jadi 4 lah. Sebut 5 tapi yang kedua, yang terakhir tu syaqi am sa'id tu. Sebab tu dia datang 2 sebab apa? Sebab tak ada orang nak boleh berhujah ni. Allah Taala tulis dua-dua tu. Bukan Tuhan tulis syaqi saja. Tulis syaqi je, ni Jabariyah pula. Tulis sa'id saja. Orang yang bahagia, ahli syurga, ahli neraka. Allah Taala syaqiyun am sa'id. Makna Tuhan tak tentu. Bukan Tuhan tak tentu. Allah Ta'ala, di sisi Allah Ta'ala dah. Tapi Allah Ta'ala memberi juzuk ikhtiari pada masalah ni. Sebab itu dalam hadis diri Nabi SAW sebut Allah Ta'ala catatkan syaqiyun am sa'id. Dia tidak tentu. Pada di sisi Allah Ta'ala dah tentu lah. Cuma di situ nak memberi pada kita bahawa kita ada usaha. Maka dalam ni Tuhan tentu dah ni ajar setiap orang lah. Apa yang maksudnya ajar tu Satu Setiap orang. Jadi fahamnya ingat semua makhluk ni satu ke? Eloklah tanya. Kalau tidak salah faham lah. Yang kedua ni Ustaz, yang qada mu'allaq, qada mubrak ni. Ya. Mu'allaq tu pada malaikat lah. Mubrak tu memang hak Allah Ta'ala saja. Betul Ustaz? Dia bukan, dia begini. Qada yang satu dan pasti namanya mubram. Sama ada pada Allah, pada malaikat sama je. Tapi di sisi Allah semua mubram. Hak mu'allaq mungkin ada pada catatan malaikat. Tapi bukan semua mu'allaq lah ke? Okey. Ustaz, kalau orang tu mati umur 30, dia sambung tali silaturahim, sedekah banyak 30 mati juga. So Adakah apa? Maknanya hidup dia tak berkat ke? Tak, maknanya Tuhan tu ajar 30 lah. Ataupun mula-mula mati 20. Sebabkan dia sambung silaturahim 30. Boleh jadi sebab kita tak tahu ketentuan Tuhan. Kita tak tahu ketentuan Tuhan. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Kita akan ditanya tu. Tuhan tak akan ditanya. Okey.
Habis. Wal haramu rizqun. Jadi selesai dah masalah tadi berkaitan dengan kematian tu. Maka kita khulasahkan bahawa mati itu ajalnya dah ditentukan oleh Allah. Tak akan berkurang, tak akan bertambah. Apa yang tertentu pada Allah tak akan kurang, tak akan tambah. Yang mati cara berbeza itu ialah itu asbab sahaja, zahir saja. Boleh jadi Allah Ta'ala nak memberi ziyadatu ats-thawab, nak menambah pahala. Jadi mati dalam keadaan terseksa yang disebut sebagai syahid akhirat. Mati dalam keadaan terbakar, mati dalam sakit perut, mati beranak, mati lemah, mati tertindih, macam-macam lah. Maka itu diberi darjat atau pahala yang besar. Kerana apa? Kerana mati dalam keadaan terseksa. Maka itu kelebihan Tuhan beri pada orang yang dapat title syahid akhirat. Syahid akhirat. Syahid ada 3 kan? Dunia akhirat, akhirat saja, dunia saja. Dunia akhirat itu orang berperang fi sabilillah kerana Allah. Syahid dunia, orang yang berperang fi sabilillah, perang bukan kerana Allah. Berperang mati bukan kerana Allah. Perang kerana sebab nak dapat nama, nak dapat perempuan dan seumpamanya. Yang ketiga syahid akhirat. Hak ni orang bukan perang yang mati dengan cara-cara yang terseksa atau cara yang teruklah mati keadaan terseksa. Okey. Wal haramu rizqun. Haram itu rezeki. Fayarzuqullahul harama fayarzuqullahul halama fa'lama wa yarzuqul harama wa yarzuqul makruha wal muharrama. Fayarzuqullahul halama fa'lama wa yarzuqul makruha wal muharrama. Allah Ta'ala yang memberi rezeki halalnya, begitulah Allah Ta'ala beri rezeki yang haram dan juga yang makruh. Jawarah? Tak sampai lagi? Sambung yang tadi tu lah. Mamai tu umur dia selalu sambung lepas tu lah. Ada. Matan tak baca dia. Sambung ke? Sambungan ke? Rasa tak sambungan? Saya tak pasti. Tu lain tu. Fayarzuqullahul halal fayarzuqullahul halama fa'lama wa yarzuqul harama makruha wal muharrama. Warizku sebelum tu, warizku ma. Warizku ma mantufa wa mamulik wa ghairu hadha. Apa dia? Tembuk buka. Tak ingat buka dalam Jauharah Okey, lepas tu baru ada fayarzuqullahul halama fa'lama wa yarzuqul makruha wal muharrama. Okey. Jadi itu perbincangannya. Nak bincang rezeki itu. Apa itu rezeki di sisi ahli sunnah wal jamaah? Okey. Rezeki itu ma yasuquhullahu ilal hayawan fayakulahu. Itu salah satu takrif lah. Ataupun mantafa'a bihi al-hayawan, sesuatu yang mendapat manfaat dengannya oleh haiwan. Haiwan tu kita lah. Hayawan tu ay kainun hayy, sesuatu yang hidup. Bukan makna haiwan tu lembu, kambing, biri. Haiwan kita ni haiwan juga. Tak? Haiwan natiq, haiwan yang berfikir, yang berakal. Jadi perkara yang dapat manfaat oleh haiwan itu panggil rezeki. Jadi itu istilah ataupun akidah ahli sunnah wal jamaah. Maka apa yang kita dapat manfaat, makhluk dapat manfaat, semuanya ialah rezeki daripada Allah. Dia tidak ada kaitan dengan haram, makruh, sunat ataupun halal dan seumpamanya. Halal haram tak ada kaitan. Al-jihah munfakkah, aspek berbeza tu. Aspek rezeki satu aspek, aspek dosa aspek lain. Kita tak ada kaitan. Lain dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah kata rezeki tu hanya yang halal. Rezeki tu hanya yang halal. Yang haram tu bukan rezeki. Yang haram bukan rezeki. Sebab apa? Sebab mereka pun
nak mentazihkan Allah daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji pada sangkaan akal mereka, maka mereka kata kalau yang haram tu Allah Ta'ala bagi rezeki Tuhan juga, maknanya seakan Allah Ta'ala redha dengan perkara haram tu. Itu pandangan Mu'tazilah. Dia kata kalau Tuhan bagi rezeki yang haram kepada hamba, maka seakan Allah Ta'ala redha dengan yang haram. Maka tidak layak Tuhan redha dengan haram. Wala yarda li'ibadihil kufr. Tuhan tidak redha perkara kufur. Tak ada beza iradat dengan redha tu, maksudnya dia itu dalam masalah tu. Iradat amar ada sekali. Amrun redha dengan iradat. Ada kaitan di sisi mereka. Talazum di sisi mereka. Di sisi kita tidaklah, ada beza kan. Fakudratun iradatun wa ghayarat amran wa ilma wa ridha kama thabat. Iradat lain daripada amar, suruhan, dan juga lain daripada redha. Okey, jadi rizki di sisi Mu'tazilah tadi, maka mereka pun kata yang haram itu bukan rezeki Tuhan. Yang haram tu orang itu yang cari, bukan rezeki Tuhan. Tuhan hanya beri yang baik-baik saja. Ini terbina di atas kaedah as-salah wal aslah juga. Di sisi Mu'tazilah, di sisi mereka wajib Allah Ta'ala buat benda yang baik dan lagi baik. Kalau ada pilihan antara baik dan tak baik, Allah Ta'ala mesti buat benda yang baik. Antara yang baik dan lebih baik, Tuhan pasti pilih benda yang lebih baik. Ini akan sebut lepas ni. Akan sebut lepas ni. Jadi rezeki di sisi ahli sunnah pula, dia kata tak. Ahli sunnah kata yang baik atau tidak baik, rezeki itu halal atau haram, semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dosa itu kerana makhluk, hamba itu yang mengusahakan, hamba itu yang mencari jalan haram tu, bukan kerana Tuhan beri. Apa dalilnya? Macam mana kita nak tolak Mu'tazilah yang kata kalau gitu Allah Ta'ala redha? Tak. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala hanya beri rezeki yang halal sahaja, maka rezeki yang haram siapa beri? Makhluk lah. Maka Allah Ta'ala Razzaq ke tidak Razzaq? Tidaklah. Maka tidak ada wahdaniyah pada af'al. Tak ada wahdaniyah pada af'al. Pada segala perbuatan itu Allah Ta'ala buat belaka. Tiba-tiba ada benda yang bukan diberi rezeki oleh Allah. Contohnya apa? Timothy Center beri rezeki. Pergi duit Timothy Center. Jadi kita kena bersyukur pada Timothy Center pula. Makna Razzaq itu bukan Tuhan saja. Orang lain pula boleh ada jadi Razzaq ataupun Razik, pemberi rezeki. Padahal segala benda daripada Allah. Maka bila begitu, ahli sunnah kata rezeki tanpa melihat kepada halal atau haram, itu semua dia datang daripada Allah. Halal haram tu sifat yang mendatang kerana sebab usaha yang dilakukan oleh hamba. Itu je. Okey. Wa kullun yastawfi rizqa nafsihi. Setiap orang, wa kullu syakhsin, yastawfi, dia akan menghabisi rizqa nafsihi, rezeki dirinya, halalan kana au haraman, sama ada halal ataupun haram. Jadi masing-masing kita ni, kita hanya habiskan rezeki kita. Kita tak habiskan rezeki orang lain. Rezeki kita tu tak kira halal haram, tak kira lah. Kalau kita ambil rezeki benda yang haram, kita makan rezeki yang haram. Nampak tak? Jadi ahli sunnah wal jamaah membuat satu kaedah lah, ataupun satu prinsip yang namanya dapat menjadikan kita, akidah kita selamat dengan Allah Ta'ala, dan usaha kita, ibadat kita, amal kita selamat dari segi urusan dunia. Sebab apa? Sebab dia tidak
dia tidak ceraikan daripada usaha dan daripada hukum. Di samping i'tiqad yang kemas bahawa segalanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila begitu, seseorang tu tak perlu risau dia tak ada rezeki. Sebab apa? Rezeki dah tetap dah. Rezeki tetap dah. Cuma dia perlu berusaha untuk mendapatkan rezeki. Usaha dia tu satu ibadat lain pula. Ibadat yang lain pula tu. Dia berusaha untuk mencari rezeki untuk diri dia, pada anak bini dia. Maka dia telah melakukan satu usaha, satu ibadat, satu amalan yang Allah Ta'ala ganjari. Pahala mencari rezeki untuk ahli keluarga ni pahala yang besar juga. Nampak tak? Satu hari Nabi bersalam dengan seorang kan. Seorang yang tangan dia kasar. Dan kasar. Sebab apa tangan kasar? Sebab kerja kuat. Nabi kata hadza liat yuhibbuhullah wa rasul. Tangan ini tangan yang dicinta oleh Allah dan Rasul. Sebab apa? Sebab dia rajin berusaha. Kalau tangan kita ni tak duduk main komputer je, main gitar je, tak kasarlah. Jadi rezeki itu masing-masing akan ambil rezeki dia. Sebab itu ta'rif rezeki di sisi ahli sunnah ialah apa yang dapat dimanfaatkan oleh diri, bukan apa yang dimiliki. Bukan apa yang dimiliki. Sebab kalau apa yang dimiliki, maka ada benda yang kita milik tapi tak jadi rezeki kita. Dah orang kumpul, kaya-kaya kumpul duit berjuta-juta, berbilion-bilion dalam bank dia, kat dalam negara, luar negara. Tapi dia tak dapat rasa pun. Dia suka saja nampak nombor, buka akaun, buka internet banking, tinggi nombor. Banyak berapa angka, 9 angka, 10 angka. Tapi dia sukalah. Tapi dia dapat apa? Esok pergi kedai roti canai. Di sana tak habis makan separuh. Contoh tak? Makan sikit je. Rezeki banyak tu, tapi dia nafsu dia tu suka. Tu kata tertipu tu. Tertipu dengan diri tu. Tertipu dengan harta. Dia kumpul harta banyak ni. Kumpul harta banyak. Duduk dalam bank, banggalah aku kaya ni kan. Kereta 4-5-6 buah contohnya. Tapi dia naik je. Boleh dia naik 5 kereta sekaligus. Kalau nak buat konvoi pun bukan dia seorang. Mesti orang lain tolong naik kan. Jadi dia hanya dapat rasa kereta yang dia guna. Pakaian berbanyak-banyak lah. Apa ni? Beralmari, berapa almari pakaian saja. Pakai berapa banyak? Selai je lah. Sepasang lah kira. Bukan selai lah, sepasang. Ke ada pakai 2-3 pasang? Gila orang kata tak? Pakai 2-3 pasang. Aku kaya kan? Aku kaya. Aku pakai 4-5 pasang. Tubik memang orang tak pandang ni. Nampak tak? Jadi apa yang dimiliki itu bukan rezeki. Itu wama mulik, apa yang dimiliki. Bukan rezeki seseorang. Sebab itu para ulama sebut orang itu mencari, mengumpul harta untuk kepada orang yang hidup. Sebab nanti dia mati tak boleh masuk dah. Harta, kereta semua akan ditinggalkan. Jadi tinggal kepada ahli waris. Hatta makanan kita tak? Makanan kita tengah makan, kalau bukan rezeki kita, masuk dalam mulut, keluar balik. Masuk dalam mulut tu, keluar balik. Muntah lah, terbelohak lah. Bukan rezeki kita. Pegang kat tangan dah. Pegang apa? Kuih donat. Pegang, terjatuh. Mari ayam patut. Bukan rezeki kita. Rezeki ayam. Jadi sebab itu akidah yang betul ni dia akan memandu kepada amalan yang betul. Memandu kepada kita panggil ilmu tasawuf. Nampak tak? Kita akan jadi faham hakikat dunia. Kita akan nampak dengan pandangan yang betul. Okay. Jadi jangan takutlah rezeki kita orang ambil, orang tak akan ambil pun rezeki kita. Kalau kita menang sebagai calon, kita menang. Ya tak? Kalau tak menang, tak menang. Rezeki masing-masing lah. Rezeki masing-masing. Rezeki yang ketentuan Tuhan. Masalah usaha awak itu awak punyalah manifesto masing-masing lah. Jadi halal haram tu semua Allah Ta'ala beri dan kita hanya makan rezeki kita. Sebab itu jangan takut. Jangan takut kalau ada anak
anak itu makan rezeki kita. Tak, anak hanya makan rezeki dia. Dia takkan makan rezeki kita. Kita berkahwin, bini kita hanya makan rezeki dia. Kita makan rezeki kita. Okey. Wala yutasawwaru alla ya'kula insanun rizqahu aw ya'kula ghairuhu rizqah. Dan tidak dapat ditasawurkan, digambarkan bahawa tidak memakan seseorang manusia rizkinya. Tak boleh nak bayangkan, tak boleh nak andaikan seseorang dia tak makan rezeki dia. Tak boleh nak bayang sebenarnya. Tak betul. Tak akan berlaku seseorang itu dia tak makan rezeki dia. Dan ataupun dia orang lain makan rezeki dia. Tak boleh nak gambar juga. Tak akan berlaku orang lain makan rezeki kita, tak akan berlaku kita makan rezeki orang. Jadi jumlah ini nak takkidkan lagi bahawa apa yang kita ambil manfaat, pakai ke, makan dan seumpamanya, hanyalah rezeki kita sahaja, bukan rezeki orang lain. Kalau dia makan rasuah tu, dia punya Orang makan rasuah rezeki dia, tapi berdosa. Rezeki yang haram. Rezeki yang haram. Itu akidah ahli sunnah tu. Saya makan rezeki saya, betul. Tapi rasuah ni betul dah. Kurang-kurangnya dia tu faham akidah. Tak baik pemimpin memakan rezeki rakyat. Tak ada pemimpin makan rezeki dia. Tahu tak? Rakyat makan rezeki rakyat. Tapi dosa tak? Isu dosa lain cerita. Dia benda haram, haram lah. Bahaya cakap ni. Okey. Boleh. Bab rezeki ni benda mudah. Akidah ni bab ini mudah, tapi nak hayati tu. Bila kita bawa duit, tiba-tiba duit hilang. Susah hati tak? Susah hati. Bila jalan-jalan, tiba-tiba kita langgar bampu orang. Habis RM200. Rasa susah tu. Sebab apa? Sebab duit hilang. Sebab ta'alluq kita dengan hati, dengan dunia tu kuat. Jadi kita anggap duit tu hak kita punya rezeki kita tak. Kita dah anggap itu hak Allah Ta'ala. Jadi dalam masalah ni penghayatan tu lah yang lagi kita nak je. Nampak tak? Bincang dari segi konsep-konsep tu, bincang dari segi ilmu ilmiah je. Cuma nak penghayatan tu. Itulah tujuan sebenar akidah. Tujuan sebenar akidah. Sebagaimana yang kita ini saya baru ni Syekh Dr. Syed Fudah mari kan. Saya sebutlah beberapa isu makna ada di kalangan pengajian akidah ni yang cenderung membincangkan benda-benda yang falsafah ataupun ilmu kalam sangat kepada masyarakat awam. Dia kata tak, kita orang mengajar ataupun kita nak bentangkan ilmu akidah ni, kita kena tengok mustawa tu. Orang awam cukup dengan kita beri faham ilmu usuluddin akidah. Itu ilmu akidah. Adapun perbincangan mengenai ibarat, mengenai kalam-kalam falsafah ataupun ilmu kalam yang ada dalam bincangan akidah, itu furuk kepada ahli dia. Boleh lah. Tak, kadang-kadang tak habis kat sifat wujud tu. Sebulan. Tak habis sifat wujud sebab bincang kan tentang detailnya pasal sifat wujud saja. Padahal di sisi orang awam cukup dah faham sifat Allah Ta'ala wujud, lepas tu alih lah. Yang naknya pemahaman kita tentang akidah itu. Itu yang akan dapat memandu amalan kita supaya menjadi ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Tapi kalau untuk orang kelas khusus ataupun orang yang ada asas, itu boleh kita bincang. Itu dari segi mulahul ilmu kita aksesori ataupun ilmu tambahan. Itu perlu juga, kerana ilmu itu fardu kifayah. Perlu ada orang yang mahir dalam bidang ilmu kalam ni. Wallahu ta'ala yudhillu man yasha' wa yahdi man yasha'. Allah Ta'ala menyesatkan sesiapa yang dikehendakinya dan memberi hidayat kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi ini kalau ikutnya ada kaitan dengan perbincangan af'alul ibad lah. Tapi dari segi aspek qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah yang menyesatkan siapa yang dia hendak dan memberi hidayat kepada siapa yang dia hendak.
Makna segala baik buruk itu pada Allah Ta'ala tak ada baik buruk. Semuanya baik. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala dia mentasarruf dia, perbuatannya pada makhluk dia. Maka bila makhluk dia, ikut dia lah nak buat macam mana pun. Ikut dia lah. Tapi nisbah sesat ataupun hidayah itu nisbah kepada hamba. Nampak tak? Nisbah kepada perbuatan itu. Perbuatan pada hamba itu. Jadi dia kata Allah Ta'ala lah yang menyesatkan siapa dia hendak dan memberi hidayah kepada siapa yang dia hendak. Orang yang Allah Ta'ala tentukan untuk jadi ahli syurga, dia akan berikan hidayah untuk buat perkara baik. Ditentukan ahli neraka, dia akan mudahkan jalan buat jahat. Dalam hadis apa nama ni, ada hadis 40 orang. Innal 'abda la ya'malu bi'amali ahli al-jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainal jannati illa dhira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhulaha ada seorang hamba yang beramal dengan amalan ahli syurga sehingga tidak ada dia dengan syurga kecuali satu hasta. Lalu terdahulu catatan dan ketentuan Allah, maka dia pun beramal dengan amalan ahli neraka, dia masuk neraka. Kalau ikut di sini, Allah Ta'ala sebut dalam hadis ini, Nabi SAW sebut begitu cukup cantik. Dalam riwayat lain ada tambahan fima yabdu kan. Mereka yang beramal dengan amalan ahli syurga fima yabdu, pada zahir penglihatan orang. Makna pada pandangan manusia ramai, oh dia ni baik, dia ni alim, dia ni hebat, dia buat baiklah pada pandangan orang ramai. Tapi sebenarnya dalaman dia tu buat bukan kerana Allah. Itu antara fima yabdu tu. Itu antara syurah al-hadis menafsirkan begitu. Dia sebenarnya zahirnya baik. Sebab itu dalaman dia tu buat bukan kerana Allah Ta'ala. Ada unsur-unsur penyakit hati yang akhirnya terdedah. Kesannya pada akhir hayat dia berubah. Sebab itu dalam hadis tersebut fayamalu bi'amali ahli nar. Bukan Tuhan masuk syurga kerana semata-mata tu, tapi sebab akhir umur dia itu dia buat amalan jahat. Dia buat amalan jahat. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dikiranya pada penghujung, penamat dia. Hujung hayat tu buat baik buat jahat. Beriman ke kufur, wa'iyadzubillah. Jadi kerana itu dalam hadis tu disebut fayamalu bi'amali ahli nar. Dia beramal dengan amalan ahli neraka lalu masuk neraka. Jadi dihisabnya kerana sebab amalan tu. Hak lama sebelum ni amalan baik boleh jadi haba'an mansurah. Kalau dia kufur ke apa kan. Lebih-lebih ke zaman-zaman sekarang ni, zaman-zaman fitnah ni, jaga. Kalimah, beberapa kalimah ayat boleh menyebabkan seorang itu jatuh dalam kufur. Tak? Asbaha mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi beriman, petang jadi kafir, wa a'udzubillah. Kerana apa? Kerana perkataan saja. Perkataan ni tu bukan dengan mulut saja. Ni orang tulis dengan FB ni. Di komen tu. Atau bahaya tu. Bahaya tu. Di zaman-zaman sekarang ni orang berhujah nak guna perkara-perkara berkaitan dengan akidah ni, kena perhati molek. Kenapa? Saya sebutlah sikit lah. Sebut perkara ini berkaitan dengan akidah. Contohlah yang berkaitan kata malaikat turun mengundi tu kan, semua kan. Perkataan tu sebenarnya dari segi hukuman ataupun kita nak nilai, dia tidak salah sebenarnya. Tapi tidak hikmah mengeluarkan kenyataan begitu pada waktu itu, ketika itu. Tak, dia kata Allah Ta'ala mampu, kalau Tuhan nak tolong dengan menurunkan malaikat, tak, membuang undi bagi siapa-siapalah. Jadi sebenarnya dari segi kudrat Tuhan Allah Ta'ala mampu. Dan dalam perang-perang yang berlaku pada zaman sahabat, hatta lepas pada zaman Nabi, zaman sahabat, hatta pada zaman mutaakhir ni pun, kita dengar cerita-cerita bahawa malaikat turun membantu tentera-tentera Islam.
Jadi benda itu termasuk, itu benda yang harus dan boleh jadi Allah Ta'ala buat, wallahu alam. Cumanya kita menghujahkan begitu. Lebih-lebih lagi bila ada teknologi ni, boleh jadi kalau kita cakap sama-sama grup kumpulan yang faham lah kan, yang tahu akidah, tahu benda itu masuk dalam perkara mungkinat, tak masalah. Tapi bila diviralkan, kita kena fikir juga perkataan kita tu tidak sesuai, sebab akan mengundang fitnah lain. Apa fitnah lain? Orang komen itu yang sebenarnya lagi bahaya. Dia kata kalau gitu tak payahlah SPR susah-susah memperbaharui daftar pengundi. Tak payahlah. Oh, esok nanti hari mengundi kita tengoklah, kita pakat tengok mana malaikat turun. Orang cakap gitu, istihza, mempersendakan dengan benda berkaitan akidah. Tapi orang tak kisah tak? Orang tak kisah. Patutnya fatwa, keluar fatwa mengenai inilah. Dilarang menggunakan. Sebab apa? Pihak yang guna tu boleh jadi niat betul, tak ada masalah. Tapi kadang-kadang ayat yang sesuai, perkataan betul, tapi pada situasi dan masa tak sesuai, mengundang fitnah kok ni, orang yang komen tu bahaya. Tidak makan taklim, Ustaz. Tidak pada makam taklim dia begitu tu. Bukan taklim, makam nak dapat undi. Jadi apa nama ni? Itu tak mau, ini bukan bincang segi politik, bincang dari segi bahaya pada akidah. Orang yang komen tu, respon tu, orang yang menuturkan tu dari segi penilaiannya dia mungkin tidak sesuai lah keluar perkataan tu je. Cuma dari segi respon tu yang menyindir, sebut tak apalah, kita hari ni nanti kita tengok puak dia berapa ramai malaikat turun atau seumpamanya. Kalau mengeluarkan perkataan begitu dalam keadaan tak tahu, dan tak tahu, dia tak tahu hukum kan, berdosa. Kalau niat nak istihza, boleh jatuh pada kufur. Jadi jangan main-main. Apa lagi? Istihza bi qudratillah wal malaikah. Istihza dengan kudrat Tuhan dan dengan para malaikat. Tapi kalau dia niat nak istihza kat ustaz, tak boleh sebut itu. Dia kena tegur molek. Sebut atau tak patut sebut benda itu. Dah salah ke? Tak, macam orang hina azan. Dia bukan hina azan, dia hina suara sumbang azan. Tak boleh, sebab dia kaitan dengan azan tu, tak boleh. Nampak? Jadi kena jaga-jaga tu. dari segi kita nak hina, nak sindir. Memang banyak ni sindir. Banyak isu-isu. Wallah alam lepas ni. Tapi jaga-jagalah. Janganlah kita kerana kegairahan masing-masing nak meraih undi masing-masing, kita menggunakan agama kita. Menggunakan agama ataupun pihak yang menyindir komen itulah, pihak komen. Okey. Jadi kat mana tadi? Yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Jadi kalau orang tak mengaji akidah, bagi dia tak ada apa. Dia komen, dia nak sindir ke ustaz tu atau nak sindir pada mana pihak kan, bagi dia tak ada apa, tak kisah. Sebab dia tidak ada rasa, dan dia tak belajar akidah. Tak, bagi dia akidah yang dia tahu tu cukup, Tuhan ada, Tuhan ni. Tak belajar akidah betul-betul. Padahal banyak lagi sama'iyat yang perlu dia tahu. Mana hak dia yang boleh menyebabkan seorang itu tergelincir, mana haknya tak boleh masuk. Jadi kena perhati. Itu kelebihan kita mengaji akidah ni. Bila kita ada rasa sensitif terhadap agama, benda yang berkaitan akidah kita akan sensitif. Ini berkaitan akidah, jangan masuk campur. Hak dia di sini. Tetap berdosa lah orang awam yang tak tahu. Dosa? Okey. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut yahdi man yasha. Ini ada satu perbincangan dibawa dalam Syarah Nasafiyah, mengatakan ada setengah ayat menyandarkan hidayat kepada Nabi. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memberi hidayat kepada jalan yang lurus. Satu. Dalam ayat lain disebut innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak dapat memberi hidayat kepada orang yang kau kasihi. Nampak ada macam percanggahan. Tadi engkau memberi hidayat kepada jalan yang lurus. Ayat yang lain, engkau tidak dapat memberi hidayat kepada orang yang kau kasihi. Macam bertentangan. Jadi apa maksud di sini? Hidayat sini maksudnya dengan maksud taufik. Sebab itu dalam
Istilah ni ada satu lagi, istilah hidayat dengan taufik kan. Taufik hidayat. Nama orang. Main badminton. Jadi hidayat, taufik. Hidayat itu pada bahasa makna hidayat ni makna irsyad dengan maksud memberi petunjuk, menunjuk jalan. Irsyadut tariq. Taufik ini ialah Tuhan memberi kekuatan, khalqu qudratit ta'ah, memberi kekuatan untuk buat taat. Itu panggil taufik. Allah Ta'ala memberi taufik, Allah Ta'ala memberi kekuatan untuk buat ketaatan. Itu maksud taufik. Okey. Cuma kadang-kadang lafaz hidayat ini datang dengan maksud taufik. Hidayat dengan maksud taufik ada. Dalam seperti mana dalam firman tadi, wa innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak dapat memberi hidayat kepada orang yang kau kasih. Maknanya engkau tidak dapat memberi taufik kepada siapa yang kau kasih. Itu hidayat dengan maksud taufik. Hidayat dengan maksud irsyad, beri petunjuk, tunjuk jalan. Itu yang disebut dalam ayat satu lagi, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau memberi petunjuk kepada jalan lurus. Itu makna Nabi tunjuk jalan. Nabi beritahu ini cara dia, ini Islam, ini berkaitan akidah, Nabi beritahu. Sebagaimana kita, kawan kita bukan Islam, kita ajak dia kenalkan kepada Islam, kita tunjuk jalan. Tapi itu hidayat lah tu. Hidayat dengan maksud menunjuk jalan. Tapi dengan maksud taufik, Allah, semua daripada Allah Ta'ala mereka. Semua daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dalam matan ini, wallahu yudhillu man yasha wa yahdi man yasha, dengan maksud hidayat irsyad juga dan hidayat taufik. Dia tidak nafi hidayat irsyad kepada makhluk. Cuma di sini Allah memberi hidayat dengan maksud hidayat irsyad dan juga hidayat taufik juga. Adapun makhluk, dia hanya dapat hidayat irsyad saja, memberi hidayat dengan maksud menunjuk jalan. Wa ma huwal aslahu lil 'abdi falaysa biwajibin 'ala Allah. Dan perkara yang aslah, yang lebih elok, lil 'abdi, bagi hamba, falaysa biwajibin 'ala Allah, tiadalah wajib atas Tuhan. Makna Allah Ta'ala tidak wajib buat perkara yang lebih elok. Dengan maksud tiada sesuatu pun yang wajib atas Tuhan. Perkara elok ke tak elok, tak ada yang wajib. Allah Ta'ala buat dengan mahdhu ikhtiyari, semata-mata ikhtiar dan kehendak dia. Tak ada sesuatu pihak yang dapat mewajibkan sesuatu atas Tuhan. Aslah. Okey, ini nak merujuk kepada satu kaedah atau prinsip Mu'tazilah yang mengatakan wujubus salah wal aslah ni. Wujubus salah wal aslah. Allah Ta'ala wajib buat benda yang baik dan lagi baik. Kalau seperti mana tadilah, baik tak baik, Tuhan wajib buat yang baik. Baik banyak, tapi yang mana paling baik, Tuhan wajib buat paling baik. Sebab kalau Tuhan buat yang tak baik, maknanya Tuhan ni, bahasa kita komang lah. Tak? Tuhan komang lah. Antara Islam dan kufur, wajib Tuhan jadikan Islam. Mu'tazilah kata gitu. Sebab nak membersihkan Tuhan daripada nisbah keburukan ni pada pandangan mereka, akal mereka. Tapi mereka lupa satu lagi. Kalau kita kata Tuhan buat yang baik saja, maka yang jahat tu Tuhan tak buat. Siapa buat? Makhluk buat. Bila makhluk buat, Tuhan bukan Rabbul Alamin. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malu. Bukan Tuhan buat semua perkara lah. Ada perkara yang bukan makhluk Tuhan. Maksud, ada perkara yang bukan makhluk Tuhan, bukan Tuhan buat. Jadi makna bukan Allah Ta'ala, bukan pencipta sekalian makhluk. Itu hujah ahli sunnah wal jamaah. Kerana itulah baik buruk bukan ukurannya. Ukuran bagi taklif hamba ni. Adapun di sisi Allah sama. Tidak ada baik buruk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Ini kena faham akidah ni. Bukan dari segi amalan kita bezakan. Ini baik kerana Allah Ta'ala redha, Allah Ta'ala suruh. Ini jahat kerana Allah Ta'ala larang, Allah Ta'ala murka. Itu tak boleh bercerai tanggai tu.
Nampak? Maka di sisi ahli sunnah wal jamaah menolak kaedah as-salah wal aslah. Sebab kesannya apa akan jadi? Kita tengok realiti lah. Realitinya kat dunia ni perkara baik, perkara buruk berlaku kan. Banyak buruk, banyak baik. Banyak buruk lah. Dan banyak buruk tu siapa buat? Tuhan bukan buat. Lemah lah Tuhan. Dan kalau Tuhan wajib buat benda baik saja. Kalau Tuhan wajib buat benda baik saja, maka tak patut ada neraka. Neraka tak patut ada. Tak patut ada azab. Tidak patut ada penyakit. Tak patut lah. Padahal benda itu berlaku. Itu menunjuk bahawa tidak ada sesuatu yang wajib atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Jadi apa yang berkaitan ni, as-salah wal aslah, ni antara perkara yang menyebabkan titik perubahan lah, ataupun asbab kepada berubahnya Imam Abu Hasan Al-Ash'ari daripada Mu'tazilah kepada Ahli Sunnah wal Jamaah. Apabila dia bertanya kepada guru dan juga bapak mertua dia, bapak tiri dia, Abu Ali Al-Jubai, tentang keadaan 3 saudara, 3 orang. Seorang yang dewasa yang masuk syurga, yang kedua dewasa masuk neraka, yang ketiga kecil, budak kecil, mati kecil. Mati kecil. Jadi dia tanya kepada guru dia tadi, apa yang Tuhan akan buat kepada 3 orang ni? Jadi guru jawab, ada pun orang dewasa yang amal mati dalam keadaan mukmin itu, mati dalam keadaan beriman, dia akan masuk syurga. Lahud darajat, dapat syurga. Kemudian orang yang dewasa yang mati dalam keadaan kufur ni, dia akan masuk darakat. Dia akan masuk neraka lah. Adapun budak kecil ini, dia akan masuk duduk tengah-tengah lah. Duduk tengah-tengah. Di sisi dia ada RNA. Ada tengah-tengah itu, di sisi Mu'tazilah. Jadi Imam Abu Hasan tanya, kalaulah apa yang Allah Ta'ala akan hujah kalau budak kecil ini berhujah depan Tuhan satu hari nanti, ya Allah, kenapa engkau matikan aku kecil, tak biarkan aku hidup supaya besar, aku dapat beramal soleh, aku dapat ikut abang aku yang dapat masuk syurga tu. Jadi Syekh Ali Al-Jubai kata, kerana Tuhan tahu kalau dia dewasa, dia akan jadi jahat, dia akan masuk neraka. Jadi layak, aslah, lagi elok bagi dia mati kecil supaya dia tak masuk neraka. Lagi elok bagi dia mati kecil supaya dia tak masuk neraka. Jadi Syekh Abu Hasan Al-Ash'ari tanya lagi, dah kalau gitu apa Tuhan akan jawab kepada lelaki yang dewasa yang buat maksiat ni? Ya Tuhan, kenapa kamu masukkan aku dalam neraka? Kenapa kamu tak matikan aku kecil? Makna aslah lagi layak Tuhan matikan dia kecil supaya dia tidak dewasa dan dia tak masuk neraka. Tapi kenapa begitu? Dia senyaplah. Di sisi Mu'tazilah, sepatutnya Tuhan pilih benda yang pilihan yang paling elok. Paling elok kepada lelaki ni patutnya mati kecil lah. Jangan dia dewasa, sebab Tuhan tahu dah kalau dia dewasa dia masuk neraka, patut dia mati kecil. Tiba-tiba Tuhan tak matikan kecil, maka tertolak hujah as-salah wal aslah. Senyap Abu Ali Jubai, senyap. Waqafa himaru syaikh ala atabah. Imam Abu Hasan kata, Syekh berhenti dah, tak boleh nak jawab dah. Berhenti situ, tak boleh nak jawab. Jadi dia pun keluar dan menyediri dan menyokong, dan mula untuk menyokong mazhab ahli sunnah dan mazhab ahli hadis. Membina, menyusun akidah-akidah berdasarkan Al-Quran dan juga hadis. Dia tolaklah Mu'tazilah itu. Itu antara diceritakan berkaitan dengan antara sebab lah, ataupun cerita yang berkaitan dengan berhijrahnya Imam Abu Hasan Al-Ash'ari daripada i'tiqad Mu'tazilah kepada ahli sunnah wal jamaah. Okay, wallahu ta'ala alam. Kita berhenti sekejap lah untuk sesi ni, solat.
Solat sekejap, lepas tu kita sambung balik soal jawab ke, kerana kita dah masuk kepada awal akhirah tadi. Akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.